Entered as an attendee in listen-only mode. Ada macam ni. Okey? Tapi kalau B pun sama juga. Jadi tak kisah. Faham? Cumanya kalau anda tandakan A, B dan C, anda jangka sini dalam impas 5 wave. Tapi tak kisah, sama je. I would prefer untuk tandakan dia macam ni. Then anda ada A, B dan C dalam minor. Boleh? Okey, supaya chart kita sama dengan yang lain. ESP 500 pun ESP 500 ni lain sikit sebab dia lemah daripada, sebab dia ada lower low, structure dia dah mula lari daripada yang lain sebab dia ada lower low. Okey, dalam outlook semalam saya tulis Jadi we do expect satu retracement yang sharp untuk kat sini. It might make up to 61.8 Fibonacci retracement. Anything pun, kalau anda trade, anda tak short dari sini. You should be shorting daripada sini, faham tak? Jangan short daripada kawasan ni. Macam DEX anda tak pergi short dekat sini. You should be short DEX. Anda tak jangan short pun. Anda tak pergi long daripada sini. You should be long daripada bawah ni. Bilanya baru anda nak consider untuk long dekat YM contohnya, S&P 500 contohnya, dekat DEX. Bila anda nak long? Bila anda boleh long? Apa syarat dia? Alang. Syarat pertama, kita kena ada breakout daripada trend line. Trend line yang ini. Kita kena ada breakout. This trend line daripada sini. You need to have that breakout dahulu. Breakout maksudnya, this cycle habis. Cycle ni daripada bawah ni habis. Dan dia tengah membuat correction yang besar. Correction yang besar. Okey, boleh tak kita long kat sini? Belum. Dia kena break out yang atas dulu. Lepas tu anda kira equal leg dia. Bawah, atas dan correction dia. Kita tahu dia akan sekurang-kurangnya habis dekat sini. Satu kat sini. Any pullback yang dekat sini, three wave pullback, anda long. Faham, Jo? Azwan? Lepas dia buat higher high yang baru, pada waktu ini retracement. Boleh, Wan? Dia kena ada high. Sebab pergerakan semasa, dia bukannya retrace ini. Ini cuma mungkin masih extend satu. Dan anytime yang dua ni boleh jadi. Kalau dia buat macam ni, yang sekarang ni, saya besarkan. Yang sekarang ni, yang turun ni, dia sama dengan yang belakang. Nampak tak size dia? Nampak tak size dia? Lebih kurang. Kan? Lebih kurang. Dia tak ada ni lagi. Kecuali dia buat break ni, tu kita tahu ini habis. Anda akan nampak dekat sini break. Masa ni belum. Sebab dia belum break trend line. Itu yang kita ceritakan semalam. Sama. Anda tak kisahlah anda label macam mana. Sebab tu saya tak kisah label-label ni. Don't worry too much about the label. Worry about the structure. Okay. Jadi kita tunggu dia break out dahulu. Breakout ini. Buy kat sini. Belum. Sebab dia mungkin reverse. Ini akan jadi A, B dan C. Kan? Kita masih tak dapat nak tolak kemungkinan untuk DEX ni jatuh ke bawah. Kita tak dapat tolak kemungkinan. Boleh jadi 5. Ini correction dan masih lagi meneruskan pergerakan ke bawah. Itu kita tak dapat nak tolak kemungkinan tu. Masih wujud. Untuk high probability, kita kena pastikan ini break dan dia break atas balik.
then kita tahu ini masih ada momentum ke atas. Simple one. Sebabnya kita nampak yang sama. Kita nampak everything the same. Nikkei, dia tak break lagi. Apa lagi? YM dekat-dekat tengah. Ni mungkin dah break. Yang sure nampak break seperti yang saya tunjukkan semalam adalah Nasdaq. Itu yang nampak jelas dia break. Nasdaq, ES. S&P 500 futures, dia break. Okay, ni mungkin habis wave C dan dia buat movement ke atas. Ini kalau break ke atas, then kita katakan this cycle habis. Kalau S&P mini futures ni lead, then yang lain-lain mungkin ikut. Faham tak? Kalau ini lead, kita tunggu set up yang satu tu tadi. Kita ada Nasdaq pun sama. Ini pun nampaknya start ke atas. Kalau ini start ke atas, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 dalam. Faham tak? Kalau dia tak break trend line, macam ni. Kalau dia tak break trend line, ini mungkin masih lagi expand 1, 5. Dan kita ada dalam ni yang biru punya. 1, okay. Kita mungkin ada benda ni. 1, 2, 3, whatever bentuk dia, 4, 5. Ini mungkin 1 kan. 1. Lepas tu kita ada internal. Faham? 1, 2, 3, 4, 5 dalam color merah. Okey? Boleh? Faham? Okey, jadi kita masih dalam pergerakan yang ini. Kita nak tunggu dia break out atau tak. Whether this will be B or what. Tu yang kita tahu. Kita tunggu. Okay. B ni pun dalam A, B dan C. Ini adalah A, B dan C untuk Nasdaq. Flaps. A, B dan C. Okay. Faham? Okay. Jadi apa kena-mengenanya dengan trading kita? Segala-galanya. Anda nampak pergerakan serupa seperti yang kita ceritakan mengenai yen pair. Dia tak dapat anda cuma tengok, oh aku trade EJ, lukis EJ. Tak ada. Anda kena tengok saham ni buat apa. Lepas tu anda tengok yen pair. Yen pair. Yen pair, kita pun ada cerita sama. Dia tak break out trend line. Dia tak break out trend line ni. We might have, ini mungkin habis. Shallow punya retracement dan lain-lain. Shallow punya retracement, kita masih ada lagi room ke atas, ini jadi 2. Faham tak? Ini jadi 1, 2 dan terus ke ini jadi ini adalah satu pergerakan ke atas sekejap. Ni macam ni. Kita mungkin masih ada lagi 1, 2, 3, 4. Ini wave 4 dan masih ada 5. EJ. Sekali tak nampak. Kalau tanya saya, tak nampak. Okey. GJ pun sama. AJ pun sama. Everything. Semua sama cerita. The only clear picture untuk nak short adalah GJ. Sebab kita ada movement daripada lower low. Itu dia. Yang lain-lain tak ada. Okay. Tapi of course, kalau anda baru nak enter, tak. Cat JPY. Okay. Anda short dari sini, anda dah patutnya letak BE. Ingat tak position ni? Anda dah ada BE. Kalau ini meneruskan pergerakan ke atas, hit your BE. But if you are shorting GJ, if you are shorting EJ, you are shorting NZD JPY, you continue to short. AUD JPY belum sampai. Level tu kat atas lagi. CAT JPY, NZD JPY, you are looking at all the same, sama punya movement. Chart dia pun sama. Betul tak Vivi? Chart dia pun sama. Macam mana kita nak katakan lain? Nampak tak chart dia orang sama? Kan? Kita nak, lepas itu kita tak dapat nak katakan ini lain, ini lain.
Dia sama kecuali apa? UJ je. UJ dalam bentuk ketara impuls. Ketara impuls. Yang ini dalam bentuk diagonal. Lebih berbentuk diagonal move. Yes, impulse. Tapi lebih sideway lah impulse. Nampak? Semua ni. Kan? Kecuali UJ je. Okay? So, apa yang kita ada pada waktu ni? Sama cerita depending on your time frame. Mata dah lah tak nampak. Okay. Saya besarkan sikit. Okay. Kita ada indices. Ini untuk hourly, H1. Untuk H1, indices impulsif. Ini, kejap. Macam mana saya padamkan. Okey. Kita ada untuk indices. Kita pergi time frame to time frame. Indices. Kalau kita pergi kat H1 dan ke bawah, dia tengah bullish. Impulsif. Kalau kita ambil satu structure sekarang ni, yang tengah move sekarang ni. Boleh. Dia tengah buat pergerakan 5 wave ke atas. Semua kan? Betul tak? Semua wave, semua ni. Kalau anda tengok dekat Nikkei, ini 5 wave ke atas. Hang Seng, 5 wave ke atas. Kita ada gap. DAX, DAX tak nyata sangat, tapi kalau dia wave C, inilah 5 wave ke atas. ESP, FTSE, tengah berjalan. YM, semalam 5 wave. Okay, so it looks like dia tengah buat impulsif bullish. Tapi kalau kita tengok H4, ini adalah kita berada dalam korektif, korektif. Dan sekarang ni in wave C flats. Dalam erti kata lain, dan kalau kita tengok daily, kita tengah ada korektif bearish. Ini wave B. Okey, dalam erti kata lain, kita tengah ada time frame kecil yang tengah buat correction ke atas. Kita ada daily yang sedang membuat correction ke bawah. Okey. Dia impulsif tapi dia tengah membuat correction ke bawah. Ini dekat daily. Kalau anda trade, bergantung kepada position anda, kepada anda, cara anda trade. Kalau anda trade intraday, mana-mana yang indeks yang belum catch up seperti FTSE, FTSE ni mungkin akan move ke atas. Ini akan move ke atas. DAX yang tak jalan lagi, ini akan move ke atas. Faham? Kalau anda trade dekat time frame seperti 5 minit, 15 minit, anda sedang menunggu wave 3 ni. Okey, ini di lower time frame. Okey, ini di lower time frame. Tapi kalau anda trade di H1, anda tunggu ini habis untuk nak short. Kalau saya tak cadangkan untuk anda short bagi ini. Instead of short untuk DAX, short untuk indeks, anda pergi dekat yen pair. Faham tak? Anda pergi dekat yen pair, anda tunggu atas dia. Sebab dia sama. Cerita dia sama. Everything yang saya tulis dekat indeks ni, dia adalah sama dengan yen pair. Boleh? Dia sama dengan yen pair pada waktu ni.
Maksudnya, kita ada yen pair yang jatuh, kita ada indeks yang jatuh, dan sekarang ni tengah buat correction. Okey? Jadi kalau ada trade intraday, anda long untuk yen pair. Tengok yen pair yang belum catch up. Mana yen pair yang tak catch up lagi? Yang belum, nampaknya dia punya ni belum. So kita ada break ni. Ini 3, ini kita tahu ada 5. Kalau nak long, kita tengok. Kalau pullback dekat sini ada long. Tapi dia punya potensi cuba hard sini. Berbaloi tak nak masuk. Tu satu hal lagi fikir. Ni tak dia break out. Yang maksudnya dia confirm. Dia confirm. Confirm kat sini. Kalau pullback, dia tak break out daripada ni, kita boleh long. Contohnya macam AJS kan, tapi itu untuk ambil 50 pip, depending kepada anda trade lah. Kalau anda trade dekat H5, M5, ini mungkin sesuai kepada anda lah. Dia test trend line tu kan. Dia test this trend line will be this one. Okay. Selagi dia tak break trend line, anda boleh long dia. Kalau dia break trend line, itu dah habis. Any pullback dia dalam 3 wave. Any pullback dia dalam 3 wave. Ni maksud saya. Kalau anda trade kecil-kecil ni, any pullback 3 wave, long. Any pullback 3 wave, long. Kalau dia sampai 100%. Any pullback 3 wave, long. Ni untuk scalping lah. Faham? Benda-benda macam ni. Dia sampai 1, long. Dia tak sampai 1, jangan. Ini application dia dekat lower time frame. Dekat M5. Dekat 1 minute pun boleh. Siapa kata elite wave untuk time frame besar saja? Tak. Faham? Selagi dia tak break trend line tu, kalau scalping, anda boleh ikut. Benda sama. Saat pun boleh. Tapi saya tak ada akses kepada saat dia. Itu 1 minute, dia sama je. Selagi dia tak break trend line. So kalau dia break trend line kat lower time frame, dia nak break trend line dekat time frame besar. Sama je. Faham? Boleh? So, cerita dia masih lagi sama. Di mana kalau kita dekat lower time frame, kita ada nampaknya indices dynamic pada lower time frame. Tetapi dekat higher time frame, kita masih lagi dalam yen dynamic. Masih lagi. Tak berubah. Market sekarang ni tengah buat correction sahaja. Semalam kita dah ceritakan. Di antara pair yen, mana yang nampak setup dia paling jelas? Mana yang ada low dan apa GBP? GBP JPY. GBP JPY. Dan kita dah lihat semalam untuk setup dia. So we have this low berbanding dengan sini. Kita tengok time frame besar. Low, high ni, ini kawan dengan yang ini. Kalau anda nak short lagi, kalau anda tak short daripada situ, anda nak short dia, anda kena tunggu breakout ini. Anda kena tunggu breakout daripada sini, daripada line ini. Tunggu breakout dia, retracement 3 wave, we hope that ini satu ni breakout. Kalau dia breakout, 2 ni nanti anda boleh short. Kalau dia tak breakout, ini boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan 5 tau. Faham tak? Kalau ini tak breakout, ini boleh jadi, ini mungkin boleh jadi benda ni. A, B dan C, W, X dan Y ke atas. Ini masih lagi B. Ataupun, dan lain-lain version. Kalau kita buat breakout trend line, itu untuk lower time frame. Sebab, dia movement sekarang ni, dia tak ada. Kalau anda tak short daripada sini, dia tak ada set up.
Kalau sistem saya lah, dia tak ada set up. Teknik anda mungkin ada. Teknik saya tak ada. Kalau saya tak short daripada sini, sini saya tak short. Anda sini buat lower low. Faham? Maksudnya ada momentum ke bawah. Okey? Sebab kalau dia tak buat ni, dia mungkin boleh buat benda ni. Dia mungkin boleh buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun 3 wave. W, X dan Y. Faham? Kita tak dapat tolak kemungkinan ini berlaku kan kalau dia tak break out. Tapi kalau dia break out ke bawah, unless dia berlaku flat lah. Unless dia berlaku flat, faham tak? Unless dia berlaku flat. Ini jadi A. Ataupun ini jadi lain. Kan? Tapi itu tak dapat nak kawal lah. Faham Fi? Ini jadi W, X dan Y. Anda cuma berminat untuk short bila dia buat lower low kat sini, dia naik balik. Itu sebabnya. Faham? Selagi dia tak ada buat lower low ni, kalau anda tak entry daripada kawasan ni, anda tak enter. Anda tak enter. Kalau dia break buat lower low, then anda enter. Faham? Okey? Selagi dia tak buat lower low. Kalau anda tak enter sini, you are not entering kawasan ni. So kawasan ni tak ada apa-apa. Dia tak ada cerita. Dia tak ada apa-apa. Anda gunalah apa pun. Dia lower probability. Lower probability. Dia buat lower low, bounce, then baru anda cari, kalau anda gunakan teknik pivot ke, moving average ke, Bollinger Band ke, apa ke kan. Masukkan cerita structure ni. Kalau ini guna elite wave, masukkan cerita structure ni. Masukkan cerita structure. Anda tak guna elite wave pun tak apa. The thing is, dia punya kawan tu. Ingat kawan. Ini kawan ni. Saya tak gunakan pun yang ni. Saya gunakan market dynamic. Saya tak guna. Elite wave ni cuma papan tanda. Sini stop, sini speed limit dia berapa. Wave C speed limit lah. Sebabnya wave C akan, okey, apa sifat impulsif? Separation. Apa nombor 2 sifat impulsif? Rizwan, Fifi, Azwan, apa nombor 2 sifat impulsif? Nombor 2, daripada sudut time, daripada sudut masa. Apa nombor 2 sifat impulsif? Yes, sama. Dia sama Alang. Yes, impulsif akan berlaku cepat. Nampak? Impulsif. Dia cepat habis. Kalau korektif, dia punya krenik turun naik, turun naik, turun naik. Bahasa Sarawak aku krenik. Bahasa Iban ke apa tu? Dia sideways. Itu adalah sifat korektif. Dan kalau anda tengok kat sini, ini adalah satu formation kemungkinan untuk melakukan apa? Ini nampak 5 kan? Ini nampak B. Apa sifat zigzag? Ini zigzag. Apa yang kita ceritakan semalam? Zigzag. Bergerak dalam satu channel. Faham? Jadi ini mungkin akan bergerak macam ni. Sambungkan. Anda akan dapati dia akan bergerak dalam satu channel. Okey, ni jauh lagi ke bawah ni. Yes, sharp correction. Tapi dia dalam satu channel. Boleh? Tolong ambil benda-benda ni. Benda-benda ni tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku. Kalau ada pun, dia tak ada dalam buku, dia ada dalam kos yang orang charge. Itu dekat institution lah. Kalau kat retail ni setahu saya tak tahulah. Tak tahulah. Ada ke tak? Saya tak jumpa lagi. Zigzag biasanya dalam satu channel. Boleh?
The moment channel tu break out, ini bukan zigzag, dia dah habis. Faham? Katalah anda lukiskan B ni macam ni dan anda letakkan dia dan anda letakkan channel. Tiba-tiba dia break out. Tiba-tiba dia break out. Itu something else. Kalau kita tahu ini ada 5 wave, kalau kita tahu ini 5 wave, ni, dia break out. Ini pernah berlaku macam gold, macam masa ni, kita jangkakan ini YM dulu, waktu market tengah jatuh kan. Okay. Movement ini kita jangkakan sebagai satu 5 wave. Okay. Sebab itu saya katakan ini belum dapat nak kata dia tak ada ke bawah. Ada kemungkinan. Selagi dia tak break up atas daripada channel ni, kita mungkin ada kejatuhan. Saya tak dapat nak katakan tak. Ini mungkin jadi A, B dan C. A, B dan C. Satu lagi yang saya nak anda tanamkan lekat dalam otak kita, jangan nak senang semua nak tandakan sebagai 5 wave. Biarpun dia cepat macam ni. Sebab 5 wave adalah satu illusion sahaja. Zaman ni, a good chartist, kalau ada seorang memang menggunakan elite wave, anda tahu 5 wave tu tak dapat nak harap. Betul tak? Ada siapa-siapa dah buat elite wave 5-6 tahun? 10 tahun? Ada? Anda tahu 5 wave tu tak dapat nak harap. Betul tak? Anda lebih senang nak kira correction berbanding dengan 5 wave. Siapa ada chartist elite wave kat sini? Memang dia buat elite wave semata-mata. You know what I'm saying. 5 wave itu tak dapat diharap. Sebaliknya, correction ni senang nak kira. Sebab itu bila orang tanya saya, bila dia tengah buat impulse, habis kat mana saya tak tahu. Tapi bila dia correction, saya dapat bagi level. Okey? 5 wave kita tak dapat. Sebab wave kelima ada 3 cara kira. Dan itu cuma sebagai guidance. Faham? Okey, jadi gambaran kita tak berubah. We still have that one. Ingat dollar pair, dollar pair seperti yang kita nyatakan semalam, nampaknya yes, seperti yang kita analisa, di mana market akan buat satu lagi leg ke atas untuk euro USD ni. Satu lagi wave ke atas. Kita nampak reaksi daripada sini. Daripada channel ni. Okey, reaksi daripada situ. Dollar index pun sama, reaksi daripada situ dan balik. Okey. So meaning invalidation level kita adalah atas ni. Saya baru buka chart ni. Okey. Jadi untuk shorter term hari ni, euro USD masih lagi dolar masih lagi lemah. So maksudnya euro USD naik ke atas, GBP USD kita akan lengkapkan wave C, GBP will be more that one. Ada tengok euro GBP. Tengok euro GBP ni, nampaknya kita ada movement yang dah start wave 2 dia. We might have sharper correction dalam wave 2 dia. Sharper correction dalam wave 2. 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 dia mungkin habis ke bawah ni lagi. Ataupun ini sebagai W, X and Y. W, X, Y. Boleh? Okey. Zul, AUD, JPY baru tadi drop a lot. Macam tu kira dah break trend line. AUD, JPY. Let's us look at AUD, JPY. Maybe kita ada satu news kan, maybe. But my main point is, Jom, you don't trade from here. You trading from here. Faham tak? You are not trading from here. I'm not going to trade from here. Okay, the thing is, kita tengok. 1, 2. Okay. You are in that box. You are in that box. Okay. Kalau tanya saya, can I sell from here? No. I will sell from here. If you miss this, sebab ini tak ada lower low. Faham tak, Cung? Here, there is no lower low here. Until here,
Jauh. Sebab ini cuma internal. I'm not going to sell from here. Though dia punya ni, sebab ini tak ada lower low. There is no sequence. But if your technique say it's time for you to short, yeah, maybe. But whatever it is, the point is you are not going too long. Itu je. You know what to not to do. Yes. Kalau anda trade di 5 minute, this is dah break. Meaning this cycle is finished. Kalau anda trade dekat 5 minute, what you do is ini. This is anda cuma trade dia bila ini berlaku cung. Kalau anda trade dekat 5 minute, you trade it when it breaks this low. Faham? It break this low and then dia naik 3 wave. 1, 2, 3, you short it. This will be your lower low baru. Faham? This ya. Then you short it from here nanti. No, you're not going to buy. You are not going to buy. If you are buying, you are buying from here. For this line. Okay, faham? You want it to break ada lower low. Ingat trend, when it's a downtrend, it's a series of lower low. When it's high uptrend, it's a series of higher high. You need to find those first. Cerita dia masa ni tak ada. Dekat sini tak ada. But we have series of lower low. Okay? Tak ada. Don't do that. You will be working as trader, not as a retail investor. Walaupun boleh tolong tulis dalam capital, saya tak nampak. Seriously. Walaupun kita ada yen dynamic, macam mana? We only choose pair who has higher probability. Cerita dia, kalau anda buat dynamic dekat 5 minit, dynamic dia akan bertukar-tukar. Depending kepada anda. I'm not saying not. Kalau anda memang ada masa, then you can plot all this dalam lower time frame. Kalau anda trader retail, part-time trader, dan cuma dapat tengok chart 1 jam, 1 hari, anda bukan bekerja sebagai trader, dan nasihat saya pergi higher time frame. So your life will be lebih terkawal. Dan anda dapat, tak payah tengok chart tiap kali, tengok ni nak break, tak break, pengsan. Nak tengok time frame kecil. Masalahnya dia banyak noise. Boleh, tak ada masalah. Boleh kita guna benda ni ya. Pergi dekat 5 minit, lepas tu you see what's the movement. 5 minit boleh. Tapi the thing is you will be looking at charts all the time. Betul tak? Anda akan apa jadi? Apa news ni? Faham tak? Faham? Bagi saya, trade simple. Kita identify satu tempat, anda letakkan limit order, letakkan stop loss, letakkan TP. That's it. And believe in your system. Anda tak kisahlah news. By now, I think you guys dah faham. Saya tak peduli pun news-news ni. I don't care. Saya tak peduli. Jaga risk. Kita percaya kepada sistem kita, kena stop loss. Next trade, apa nak buat? Kalau kita nak bimbang semua news, anda akan lekat dekat chart. Kalau orang yang bimbang pasal news ni, simple je. Dia letak duit yang tak kena dengan modal dia bila dia trade. Tak kena, dia tak ada objektif. Simple je. Trade, letakkan satu jumlah yang anda sanggup hilang. Lepas tu trade dia. Jangan, alamak, habis kena stop loss. Apa? Habis memang kita dah letakkan jumlah yang sanggup hilang. Itu je. Boleh? Ya? Dan kita ikut sistem tu. Kalau sistem tu menjadi, kita besarkan. Kalau sistem tu tak menjadi, kita kurangkan. Itu je trading. It's all about this risk management. Ya? Following a system give you a way untuk membaca market.
Okay, Chung, if you ask me, at the moment is not yet breaking the trend line. Faham? It's not yet breaking the trend line. Ni dia. This is the trend line. It's not yet. Not yet. Kalau the bigger that one, the bigger that one. Kalau anda tengok kepada trend line ni, there's a thing about trend line. It could be quite subjective kat mana point yang anda nak ambil. It could be this one. So if it's this one, dia break. Kalau anda ambil daripada permulaan trend, dia tak break. So the thing is, you are not trading from here. You are trading bila dia buat low. Itu je. Boleh? So at the moment, nothing else. Sampai dia buat low. Baru kita dapat confirmkan dua ni habis. Simple kan? Kalau tak nak duduk depan chart, what you do is anda letakkan satu alert. Then baru tengok chart, add alert. Okay? I think it's simple enough. It's quite simple actually. If you think about low, higher, high saja. Bila saya cakap dia ada incomplete sequence, maksudnya dia ada low, tapi kita jangka ada low baru lagi sebab panjang low sekarang tak sepanjang low sebelum. Structure dia. Itu je. Okay? Dan apa yang kita nak tengok adalah bila dia buat low kat sini, kita ada wave 3. Basically you are trading this. Ini sistem ni. You are trading this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni tak habis. Ni tak habis. The moment dia break ni, anda tunggu satu. Macam mana kita tahu dia tak habis? Tarik Fibonacci. Kita jangkakan dia habis kat kawasan ni. Dan kalau ini, any pullback dia punya pullback ni, dalam 3 wave, anda akan short. Tak kisah dia buat wave 5 ke apa ke, anda nak akan short dia. Okay, the idea is, ini adalah sama panjang. Itu idea dia. That's the idea. Sekurang-kurangnya dia akan sama panjang. That's the idea. Boleh? Okay. Itu whatever time frame you want to apply on weekly, 1 hour, whatever time frame. Faham? Okay, it's applicable to any time frame. I think now you guys see it. Whatever time frame. But the thing is, apply the same thing, cara analisa. Because whatever happen ke time frame kecil, it will be reflected later dekat time frame besar. It will be reflected later. And whatever is, you are not buying dia. You are not buying. Kalau anda lower short time frame, maybe 1 minute or whatever. Kalau masa kat sini tadi. Tapi ini nampaknya, it looks like it is completing a 5 wave. And whatever bawah daripada invalidation level ni, you are not going to buy. You are going to short. Unless anda pergi kecil-kecil yang dekat sini, kecil-kecil ni lah. Tu kecil-kecil memang kecil lah. Okay. So now, dia nampaknya it's all, the movement is quite that one and we might be breaking. Gold last sebelum kita break. Kita tengok gold. I like it to the upside. Tapi kalau saya swing, saya tak buy dari sini. Gold is looking more and more attractive as kita ada ini tadi yang Fed tadi printing out money. Anda akan dapati gold akan extend ke atas. We still have more movement up untuk gold. Sekurang-kurangnya adalah 1815 untuk gold. More movement ke atas untuk gold sebelum dia buat major correction. Okay, gold. But you are not going to buy kalau anda tak buy dekat 4 ni dahulu, A, B dan C ni. Okay. Sebabnya apa?
Tengok ni. This is the reason. We have so many divergence. So many divergence. Daripada sini divergence dia. So many divergence. Kita cuma akan cari dia kalau dia ni nampak. Okay. Maksudnya momentum dia makin berkurangan. So we are looking at push up even dengan Fed semalam kan. Kita tengok dia punya movement up tu not really ni. Ada salah pergi time frame kecil lah. Okay. Gold, tindakan Fed semalam juga akan menyokong kepada mata wang kripto, kepada Bitcoin contohnya. Dua tu sebab kita jangkakan inflation akan naik. Bitcoin. Anda akan dapati Bitcoin pun will be going up. Bitcoin. Bitcoin is at a very interesting juncture bagi siapa yang melihat kepada Bitcoin ni, because dia tengah buat 1-2-1-2 snake. Ni snake. Ni yang kita ceritakan snake. Okay, ni. Dekat time frame mana? Daily. Okay, dia tengah buat snake. Ni 3, 4 and mungkin we are starting untuk buat wave 3 dalam wave 5 ke atas ni. So we are expecting satu pecut lah untuk Bitcoin ni ke atas. Kalau tak, ini bukan 3 pun. Kat sini 3, tapi apa-apa hal pun dia kuat kat sini. Ini untuk Bitcoin. Apa-apa hal pun. Kalau tak betul 3 kat sini, 3 kat sini, mungkin tak dapat ni. Kita mungkin 3 kat sini. Tapi apa-apa hal pun, sini akan ada yang tinggi. Sini akan ada pecutan kat sini. So, lihat itu dengan USD yang cerita Fed semalam. Okay, of course, kita tunggu satu retracement. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tunggulah retracement. Boleh? Nampak tak? Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni textbook 5 ni. Nampak kan? 5. Kalau siapa tak kira jumpa 5, saya tak tahulah tu. Okey? 5. Ni textbook punya 5. Jadi kita akan jangkakan textbook untuk correction A, B dan C. Textbook untuk buat benda ni. 1, 2 dan 3. Textbook lah sebelum dia naik balik. Okey? Tu yang kita jangka lah. Textbook 5 wave. Okay? I think I covered enough di mana we are still looking at shorter time frame. We are looking at that index dan yen membuat correction ke atas dalam wave 5 wave. It might be finishing, we don't know. Disebabkan oleh tindakan Fed semalam, but H4 is only correction. Daily masih lagi ke bawah. So we are still in yen dynamic, but shorter that one, it might be fixed dynamic, it might be negative US dollar dynamic, it might be indices dynamic. Nampak tak Fifi? Dia boleh jadi apa-apa dekat time frame kecil dan bertukar-tukar. Kan? Tapi dekat time frame besar, we still know we are in yen dynamic, di mana kita ada yen, USD JPY. Nampak USD JPY ni? Yang sideway kepada lower, ni H4. Sideway ke lower. Kita ada yen, kita ada dollar pair yang sama-sama menuju ke bawah. Ni daripada last week. Jadi tak ada apa-apa bertukar. Nothing. Tak ada. Structure tak ada apa-apa bertukar. Okay? Okay? Kalau tak ada soalan, kita break dahulu. Dan kita sambung dalam masa 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh ya? Okey. Soalan Fifi untuk GBP AUD adalah semasa US Dynamic. Okey, kita tengok. GBP AUD. GBP AUD. Okey, ni GBP AUD. Okey. GBP AUD anda nak mencari untuk dia naik ke atas. Yep. This will happen bila ini habis. Bila kita ada USD bila kita ada dollar index ni habiskan pergerakan ini. Ya, pergerakan ini. Nampak tak dia sama. GBP AUD ini sama, tengok. Mana cat kosong kita? Okey, kita ambil cat kosong satu. Ni GBP AUD. GBP AUD dekat H4 dia kan. Ni dekat H4. Okey, ni dollar index. Current move dia sama. Nampak tak? Current move dia. Current structure dia sekarang. Sekarang. Yang turun. Yang turun ni. Yang ni. Kan? Jadi bila dolar ni naik, ini akan buat correction. Ingat, pergerakan dolar semasa bila dia naik ni, bukannya maksudnya kita akan ada saham yang lemah. Kita ada saham yang buat correction dahulu. Dan kalau nak pilih, saya tak akan pilih GBP AUD. Saya akan lebih ambil kepada GBP NZD. Untuk nak short, bukannya nak long, nak short GBP NZD. Okey, ini sebabnya. Dekat GBP NZD, tengok di higher time frame. Kita ada lower low sini. Sini tak ada. Sini ada lower low daripada sini. Ini structure, ini kita anggap sebagai habis. Ini mungkin continue. Ini lebih cantik structure dia, lebih define. Jadi kalau nak short, instead of short GBP AUD, anda short GBP NZD. Bila dia buat retracement dekat sini nanti. 1, 2, 3 untuk short. Kalau kita jangka saham nak kuat kan? Kita jangka saham nak kuat. Of course dia naik, ini daily chart. Kalau anda trade di lower time frame, dia naik dulu. Faham? Ini ada lower low. Ini ada lower low. Ini ada lower low. Sini tak dia punya lower low, cuma kalau dia break sini. Turning point yang jelas. Ini turning point dia. Kalau dia buat lower low sini, then 5 wave up ni. Tak, saham dia kena berlaku USD, dia kena ada US dollar dynamic tu. Dia tak ada. Pergilah cat belakang-belakang sebelum recovery dalam S&P 500, sebelum Dow Jones kan. Sebelum dia orang recovery ni, dolar akan kuat dahulu. Dia kena ada berlaku kekuatan dolar dahulu, baru dia dapat recovery. Tengok waktu dia tak dapat. Dia kena ada permintaan kepada dolar dahulu. Tengok yang ini. Okay. Tengok yang ini. Alah. Setting ke apa ni? Time. Okay. Dia kena ada recovery dekat dia kena ada kekuatan dekat dolar dahulu. Barulah dia dapat barulah dia meneruskan ni. Tak semestinya dolar tu kuat,
orang kata dolar kuat, indeks akan lemah kan. Try explain kepada saya movement ni, dolar kuat, ini naik. Tak semestinya. Anda kena tengok dekat mana dia. Contoh pada tahun 2009, benda ni. Benda ni 2009. Okey. Kalau kita tengok yang sama, you will have satu kekuatan dolar dulu. Satu kekuatan dolar dulu, barulah dia start rally. Satu kekuatan dolar, tapi kat ujung. Satu kekuatan dolar. Dia kena ada kekuatan dolar dahulu. Saya kena cari satu contoh, ni tak cantik. Tapi dia kena ada kekuatan dolar dahulu. There must be a dollar punya kekuatan dulu, barulah dia naik. You need that US dollar dynamic to happen first. Then barulah kita dapat masuk saham, masuk wave 3. Kalau tak. Dia masih, sebab itu saya tukar kita punya drawing ni kepada saham yang awal tu semua sebagai wave 1. Wave 1. Ini semua sebagai wave 1. We are waiting for this. Dan ini adalah masanya bila start US dollar dynamic. The first time. Then barulah saham pecut. Bila US dollar start wave 3 dia. Start wave 3 untuk dolar. Start wave 3 dia. Wave 3. Wave 3 dalam 3. Wave 3 dalam. Ingat, ini akan cepat habis. Ingat sifat untuk impulsif tadi, dia akan cepat habis. Maksudnya kita akan ada kemungkinan untuk sharp correction dalam saham. There will be sharp correction dalam saham. Sharp correction dalam saham if that happen. If this is as proposed, ini mungkin tak ini mungkin A kat sini kalau dia rupa macam ni. B ni kena atas lagi. Dia tak dapat macam ni. Dia kena atas lagi, baru dia dapat habis. But if not, because kita tak dapat nak kira B ni kat mana. We might have sharper dulu, baru dia jatuh. Whatever it is, jatuh dia nanti 5 wave. Ini akan 3 wave. A, B dan C. Whatever lah. Sini impas. A, B dan C. 5 wave. Ini last 5 wave. Kita tak tahu hat mana dia habis. Dia mungkin habis kat sini, tapi saya jangkakan lebih tinggi lagi. Saham naik lebih tinggi lagi, so dia jatuh. Jadi maksudnya dekat yen tadi akan correct lebih tinggi. Yen punya pair mungkin akan buat correction lebih tinggi. Not really ni tadi. Dia akan correct lebih tinggi, barulah dia jatuh. Kalau dekat saham tadi correct lebih tinggi. Sementara tu US dollar pair, euro USD akan buat pergerakan lebih ke atas lagi sikit. Baru dia jatuh. Nampak? Pertama, one market. Bila buat technical, dia satu cerita. Bukannya anda cerita lain, ini cerita lain, ini cerita lain. Unless kita ada cerita Brexit, cerita apa yang menyebabkan structure untuk GDP. Itu adalah cross dynamic. Faham? Kalau anda nampak semua pair euro lain macam, tak sama dengan cerita lain. Anda dalam second dimension. Sama lekuk tapi arah tak sama dah. Then kita cerita lain. Simple. Itu je technical. Kan? Cerita dia sama. The market is one market. Kita tak dapat kata ini lain, ini lain, ini lain. Dia sama. Bila dia buat kerja lain, itu cross dynamic. Itu untuk dia saja. Itulah yang saya buat dalam technical saya. I hope you guys dah nampak benda tu. Kan? Jelas kan? Apa saya kongsikan selama ni kan? Okay? Now, bila kita trade, kadang-kadang banyak sangat info. Tapi kalau anda gunakan apa yang saya kongsikan kepada anda, melihat technical sebagai kita lihat sejarah price pattern, volume, kita lihat kepada level, identify setup, entry dan exit. Dan kita lihat dia sebagai roadmap. Mana saya punya pen? Kita lihat dia sebagai roadmap.
kepada one market. One Malaysia, one market. Satu market yang sama. The moment one of them buat cerita lain, macam IBEX, macam CAT JPY yang itu, structure yang jelas, dan kita gunakan dia sebagai indikator. Faham tak? Kita gunakan dia sebagai indikator. Okey? Yang penting dalam technical analysis untuk melihat risk reward. Itu sebenarnya. Cari kaedah trading yang sesuai kepada anda. Okey, kita direct kepada wave theory ya. Basic dia, wave theory, ini basic dia. Kita ada lima bentuk dalam chart yang empat. Okey. Yang pertama adalah impulsif. Impulsif. Okey. Impulsif ni, ya, apa yang biasa berlaku bila kita tarik satu kita buat dekat sini. Ni impulsif. Bila kita buat dia punya channel, dia akan break channel tu, kebiasaan dia. Sebab movement dia cepat. Dia accelerate. Itu impulsif. Ini impulsif. Dan kalau ini berlaku, sini kita boleh trade. Sini kita boleh trade. Bila dia masuk balik dalam channel, ini apa kita ceritakan semalam kan? Dia masuk balik dalam channel, there will be a bounce. There will be a bounce. At least dalam 3 wave. Dia fail, kita dah BE. GBP USD, benda sama. Dia belum buat, ini lain, ini correction. Ada tak? Ni. AUD USD. Dia pecut. Dia pecut, lepas tu dia balik. At least 3 wave ke atas. Kalau fail untuk buat breakout, ini dah habis. Ini dah habis. Jadi impulsif adalah satu bentuk di mana kita ada yang breakout. Dan dia clear. Ini sebagai trend. Ada syarat-syarat tertentu dia. Ada syarat-syarat tertentu dia. Kita direct kepada don't worry about Elliott wave so much. Anda worry about market structure. Anda worry about market structure sebab Elliott wave, ini je Elliott wave. Ini je Elliott wave. Orang ramai takut dengan Elliott wave ni macam susah nak tanda seorang lukis lain, seorang lukis lain. Kalau anda ikut apa yang saya ceritakan ni, kalau anda lukis lain-lain dengan orang tapi cerita anda kepada chart anda sama, siapa betul? Anda betul kepada anda. Don't worry kepada orang lain. Betul tak, Azwan? Chart anda, kalau dia menceritakan sama seperti apa yang anda nampak kat semua chart, sebab kita bukan guna Elliott wave. Kita gunakan Elliott wave sebagai label. Cuma sebagai label untuk nak tahu kita kat mana. Okey? Tapi ke arah mana dia, kita gunakan correlation. Kita gunakan market dynamic. Itu yang saya gunakan. Bukannya Elliott wave. Elliott wave cuma sebagai signboard. Sebagai signboard. Itu je. Tanda-tanda ni. Tanda-tanda ni. Okay. And if you've been doing this all the time, tak lama pun. Sebab tu saya kata, saya update chart Elliott wave. Mana ada orang update Elliott wave chart seorang-seorang macam saya? Dalam masa sejam. Tak sampai sejam. Setengah jam. Yang lambatnya nak letak link dalam Outlook. Hari ni kat luar tak sempat. Kan? Tak sempat. Tak sempat. Saya update chart tu tak 15 minit. Even kalau market berubah. 15 minit sebab dia akan berubah segala, semua. Semua akan cerita sama. Kita cari mana yang nyata, kita lukis dia dan lain-lain akan ikut. Boleh? Kamil? Nampak kan? Tak lama pun. Kalau kita duk ikut market, dia sama je cerita dia. Kalau ada trade di time frame lagi besar, lagi simple. Lagi sikit nak lukis. Kalau anda trade di time frame kecil, kalau anda ada masa, tak ada masalah. Ada banyak lukis dan anda memang ada masa duduk depan chart. Tak ada masalah. Cumanya, ingat yang ni. Bila kita bercakap mengenai impulsif, okey, kalau anda tarik dia punya ni, dia akan macam ni. Faham tak? Dia akan macam ni. Dia akan balik. Syarat dia, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Okey? Wave 3 tak boleh paling pendek.
Wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Jadi anda tahu kat mana stop loss. Nampak tak? Fifi, nampak kat mana stop loss bila anda trade yang ini? Bila masuk channel? Kamil, nampak tak kat mana nak set stop loss? Bila salah, bila dia keluar ni? Atas kepala wave 1. Jelas? Kat kepala 1. Kalau dia masuk, kita salah. Kan? Dah ada spotlight, Kamil. Tiba-tiba, tak terfikir pula. Ni syarat dia. Wave 4 never enter wave 1. Tiba-tiba, aku tak fikir dah, nampak pula. Aku dah belajar benda ni. Kan? Dulu pernah belajar, Amil. Ni lah guna dia. Ada sikit. Kata belajar elite wave lama. Sekarang ni, alah tu dia. Mana ada lama? 4 tahun je. Okey, boleh. 4 tahun dah boleh lah, lama dah tu. Okey. Ni dia. Wave 1, wave 2, kebiasaannya sharp correction. Tak semestinya. Baru 1 bulan. Mana? 1 bulan lama dah kau. Okey. Ini untuk wave 2. Wave 2, kebiasaannya lebih daripada 50% or more kebiasaannya, tapi ini semua sebagai guidance, bukan satu syarat. Dan kebiasaannya anda akan nampak wave 2 ni lah tempat berlaku channel, iaitu bila correction zigzag, bila correction untuk ni sama ada dia membentuk satu flat channel ataupun satu pattern lah dekat wave 2. Faham? Ini wave 2. Okey. Kalau wave 2 ni buat flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dan bawah wave 1. Kita kira dia sebagai wave 2 tak? Okey. Nampak orang master lama belajar elite wave. Wave 2, kalau flat dia expand dan bawah tu, dia bukan wave 2. Dia bukan wave 2. Kita akan katakan ini sebagai wave. Sini kita akan tukar count dia kepada 3, sini sebagai 4 dan sini sebagai 5. Okey? Tak semestinya. Okey. Ini wave 3. Wave 3 sebagai guidance, kita katakan biasanya mempunyai ratio 1618, 2618. Ni kebiasaannya lah. Ini kebiasaannya. Bila kita tarik Fibonacci extension, 1, 2 dan ini kebiasaannya. Antara cara senang, anda tariklah channel dan bila dia break out, itu wave 3. Ataupun anda tengok RSI, dia yang paling tinggi. Itu wave 3. Itu wave 3. Dan satu lagi, bila anda tengok stochastic, anda akan nampak dekat sini berlaku snake. Maksudnya kita akan ada extension. Itu wave 3. Okey? Itu wave 3. Tak semestinya kena lebih. Cumanya itu meyakinkan kita lagi itu wave 3. Instead of kita kata dia A, B dan C. Faham tak? Sebab ini mungkin A, dia tak beza pun A, B dan C. Betul tak? Macam mana kita tahu dia bukan A, B dan C? Kalau dia break out dan dia lepas daripada 1618. 1618 itu bukan wave C dah. Itu jadi wave 3. Okey? Wave 4. Wave 4 biasanya kita ada shallow dan kat sini biasanya berlaku triangle. Ini wave 4. Ataupun kita ada WXY ataupun WXYXZ. Correction yang lebih sideway. WXYZ adalah correction yang sideway dalam channel. Masukkan WXYXZ dalam channel. Kalau triangle, dalam triangle lah. Ada terang sikit, Kamil?
Okey, lebih sideways sifat dia. Biasanya tak sampai 50% dan tak sampai wave 1. Kalau dia terang lagi bersuluh. Lepas webinar apa aku faham tak faham. Okey, wave 5. Wave 5 ada divergence. Kalau wave 5 tu tak ada divergence, maksudnya apa? TV, kalau wave 5 tak ada divergence, ada kemungkinan besar ini adalah wave, kalau dia tak ada divergence, itu sebagai wave A ataupun correction. Alternating. Saya tak pakai teori alternating untuk fokus. Saya tak pakai alternating ataupun truncation. I don't use it. Saya akan labelkan dia lain. Contoh dia, katalah wave 5 ni tak sampai. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay. Ingat. Tengok ni. Tengok ni. Kalau kita ambil dan tanpa melanggar hukum Elliott wave, saya tunjukkan kepada anda. Kalau saya buang level ni dan saya jadikan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C dan ini sebagai W, ini sebagai X, ini sebagai Y, saya langgar tak hukum Elliott wave? Saya langgar tak hukum Elliott wave? Tak. Nampak? Sebab itu wave, trend tak semestinya 5 wave. Seorang yang dah buat Elliott wave lama, bagi siapa-siapa dalam ni yang dah buat Elliott wave lama, anda akan faham apa saya sebut. Satu impas dia tak dapat diharap untuk trade. Betul tak? Kalau kita nak tunggu atas dia untuk nak short, kan, impas dia tak dapat diharap. Bagaimana anda nak filter impas yang anda boleh trade dengan yang impas yang tak dapat trade? Macam mana? Ada siapa-siapa tahu tak? Kita masuk kepada penggunaan. Sebabnya kalau anda nak belajar Elliott wave tak dapat belajar macam ni. Yang tip-tip saya bagi ni, minta maaf, anda tak akan jumpa dekat buku. Tak ada. Macam mana anda nak katakan impas ni aku boleh tunggu dan letak limit order? Katalah anda trade ini sebagai A, ini daripada B, dan ini kita tunggu C. Kita buang sekali lagi. Macam mana anda nak katakan dan ini A, ini B, dan ini C? Macam mana anda kata C ni aku boleh letak limit order? Macam mana? What you do is, ini tolong tulis. Saya tak letakkan dalam nota. Tak ada. Bukan. Cara dia, anda tarik Fibonacci. Anda nak tengok wave 3 ni punya momentum. Sebab wave C adalah impas. Tapi kalau dia mempunyai impas yang terlalu kuat, dia mungkin lebih 1618 dan itu boleh mengubah ini jadi 1, 2 dan 3, betul? Okey. Anda tarik Fibonacci, tulis ya. Saya takkan tulis dia. Ini adalah satu yang filter yang saya guna. Tarik dan anda nak tengok bila dia sampai dekat wave 3 ni, ya. Wave 3 ni bila dia sampai 618 dekat sini, 618, bila 123 kan, dan 764 ni, dia tidak boleh membentuk mother candle. Faham tak? Kita akan ada level kan, 764, 618 kan. Dia tak boleh tembus macam tu je. Dia kena ada benda ni. Dia kena ada berlaku macam ni. Dekat 761, 618, dia kena ada sideway dulu. Kena ada reaksi dulu. Okey, dalam wave 3 dia. Dia kena pause dulu dalam area tu. Dia kena pause dulu. Then sini anda boleh letakkan limit order. Faham? Kalau anda tunggu zigzag pattern. Kalau dia terus tembus, dia buat mother candle, sebiji ataupun 2 biji terus, sini anda jangan mengada. Dia boleh terus naik. Okey, maksudnya kita ada 3, dalam 3 yang kuat. Tak boleh engulfing,
Ni tak ada cerita engulfing. Tak ada cerita engulfing. Ni cerita pasal dia direct, dia momentum. Ni cerita momentum. Boleh? Kalau anda nak guna engulfing, anda boleh guna sini. Sini tak ada engulfing. Ataupun Maru Bozu ke apa dari situ. Okey. Ini saya tak pakai langsung. Sebab ingat, kalau kita tandakan ini kita boleh tandakan A, B dan C. Instead of tandakan macam ni, saya akan buat apa? Tukar je count dia. Ini jadi 5. Label is only a label. Or kita boleh buat dia sebagai apa? Sebagai apa? Ini flat. Kita boleh tandakan. Nampak dia 5 wave pun saya akan tukar ke WXY. I'm not going to show truncation. Sebab kalau anda faham Elliott wave dan baca betul-betul apa kerja R.N. Elliott, dia buat truncation sebab apa? Bila count dia tak menjadi. Sebab dalam Elliott wave asal, setiap motif wave, setiap impulsif, setiap trend kena ada 5 wave. Ini cara dia untuk nak kata bila dia tak jadi, oh itu truncation. Bila itu berlaku, kita punya count akan menjadi satu yang subjektif. Seorang ni kira lain, seorang ni kira lain. Kalau dekat bawah tu dah lain, habis semua cat kita. Jadi untuk mengelakkan ini, saya tak tandakan truncation. Sebab ingat, apa yang saya perhatikan adalah market correlation. Kalau satu truncate, satu tak, jadi kiraan kita akan lain. Faham tak? Kita akan dapati kita punya chart dah tak sama. AUD tak sama dengan New Zealand dollar, Canada dollar, Euro USD dah tak sama dengan dollar index. Faham? Sebab itu saya tak tandakan truncation and I don't believe in truncation. Orang boleh tunjuk dia, saya mungkin sesuai kepada dia, tapi kepada saya dia tak sesuai because of saya, sekali lagi saya tak gunakan Elliott wave sebagai my main decision. Saya gunakan market dynamic sebagai my main decision. Disebabkan oleh market dynamic tadi, I'm not going to accept truncation, I'm not going to accept benda ni. Alternation. Faham? Okey, boleh? Sebab itu saya tak accept alternation. Alternation ni basically kalau kita tengok wave 2 dia sharp, wave 3 akan tak sampai 50%. Itu cerita dia. Itu alternation. But I don't use alternation because to me anything. Biasanya bila anda nampak wave 4, dia panjang macam ni, ini akan berlaku wave W. Biasanya sebab kita akan ada 3 wave. Kan? Ini akan buat macam ni dan seterusnya buat sideway Y. Dan ini akan jadi A. Biasanya. Boleh? Dewan? Oh, understand, my man. Oh, dah speaking Hollywood dah. Okey. Satu lagi sifat dalam Elliott wave adalah mengenai extension. Okey, extension ni maksudnya wave tu panjang lah. Dia ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Ini extension dalam wave 3. Dan ini berlaku biasanya dalam currency market dan juga kepada saham, di mana extension biasanya berlaku dalam wave 3. Maksudnya simple, bila ada tarik ini tadi, dia wave 3 yang break. Itu je. Dalam erti kata lain. Bila ada kira lekuk dia lebih daripada 5. Itu dalam erti kata lain. Dan lekuk dia akan, bila ada extension, dia akan 5, 9 ni kan nombor-nombor ni. 13, 17, 21, 25 dan seterusnya. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ingat, nak entry ni, macam mana? Tunggu dia masuk. Okey? Boleh? Okey. Ni dan kalau commodity market, commodity. Ni beza dia, ini beza utama dia. Ni mungkin ada jumpa dalam buku. Anda akan dapati extension 2,
3. Okay, 3 kena panjang daripada 1. 4. 5. Ni dalam komoditi. Ini mungkin boleh berlaku kat gold sekarang. Kalau dia extend 1, 2, 3, 4, 5 di atas tu. Maksudnya sini dia mungkin dalam channel lagi. Wave 5 yang break. Wave 5 yang break. Kita akan katakan dia habis the moment dia punya 3 tu masuk balik. Ini habis. Jangan pergi long. Jangan pergi long kalau komoditi boleh. Jangan pergi long. Ini akan jadi macam ni. Yang so-called truncation tu lah. Lepas tu dia kita pula cantik buy kat sini. Ini sifat kat commodity market dan Bitcoin. Tambah dan Bitcoin. Sebab itu orang katakan yang buat chartis bila dia melihat yang buat waiver lah bahasa dia, bila dia melihat kepada Bitcoin, dia akan kategoriskan Bitcoin dalam kategori komoditi, bukan dalam kategori saham ataupun currency. Tu bahasa orang panggil Elliot waiver dia panggil. Bukan raver tu lain. Raver, mata aku dah tak nampak. Okey. Diagonal ni macam ni. Bila anda nampak diagonal, okey, diagonal ni dia ganggu biasanya. Bila anda nampak diagonal cuma berlaku 2 tempat. Sama ada dekat wave 1 ataupun wave A, ataupun dekat dia tak boleh 2 kali tau. Tu satu sifat diagonal. Kalau dia berlaku dekat wave 1, diagonal ni adalah bila kita nampak wave dia bercelaru sikit. Sama dalam 3 nampak 3 ataupun dia 5 3 5 3 5. Itu yang biasalah. 5 3 5 5 3 tu biasa. Tapi 3 3 3 tu sifat dia. Dan dia cuma boleh berlaku satu tempat. Kalau dia berlaku dekat wave 1, dia tak boleh berlaku dekat wave 5. Kalau dia berlaku dekat wave A, dia tak boleh berlaku dekat wave C. Faham? Kita ada leading ataupun ending diagonal. Leading lately sekarang ni bila market tengah pumpang orang kata kangaroo trend kangaroo market. Okey. Masa ni kita akan nampak wave A ataupun wave 1 yang akan banyak buat diagonal. Okey. Diagonal ni basically volume dia akan spike, turun balik. Anda akan dapati untuk RSI dia spike, turun balik. Tu diagonal. Okay. Corrective sequence. Ni yang penting. Bila anda nampak untuk corrective, zigzag, dari sini saya dah bagi clue. Tak ada orang tanya. Dia dalam satu channel. Nampak? Dan kita akan gunakan Fibonacci extension. Kira dia C ni akan habis dalam biasanya wave C 100%. 123%. Kalau dia sampai 61.8 pun boleh. Itu truncation. Cara dia anda tengok wave A ni. Wave A ni anda nak tengok ada tak dia berlaku divergence. Kalau dia ada divergence, maksudnya dia, apa maksud divergence kat situ? Kenapa berlaku divergence? Ingat tak saya pernah sebut ni? Apa itu divergence dalam indikator? Kenapa dia berlaku? Yes, exactly. Ada momentum. Bagus orang. Momentum. Dia ada momentum. Jadi bila kita ada momentum dekat sini, ada momentum dan kita ada correction, kita expect sini pun masih ada continuation, saki-baki momentum berkenaan. Dan kita bila berlaku divergence, kita akan jangkakan dia akan habis between 100 to 161.8. Faham? Tak dapat tulis lah. Okay, 161.8. Bila tak ada divergence, nampak?
bila anda memahami apa itu indikator, kenapa anda tengok indikator, okey, kalau tak guna indikator pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Anda nampak wave 3 dia panjang semacam, itu ada divergence, simple. Kuat semacam itu je. Kalau anda dapati A tak ada divergence, then kita tahu dia tak ada momentum. Tapi saya akan abaikan dia, saya tak trade dia. Maksudnya saya tak trade dia. Dan biasanya kita akan ada C yang akan habis between 61.8 76.4. Boleh? Itu masanya yang truncate. Ni dipanggil truncated. Dan ini biasanya berlaku bila? Formation of what? Bila divergence berlaku. Kemungkinan untuk berlaku apa? Bila divergence berlaku. Bila truncation berlaku, sorry. Bila truncation berlaku. Ini biasanya adalah salah satu tanda awal kepada pembentukan triangle. Tanda awal. Lambat tuan dia ni. Nak habis dah dia ni. Boleh? Anda akan dapati RSI. Sebab tu saya tak tandakan semua tempat ada ni. Bila anda nak katakan ada triangle, anda kena tengok RSI dia membentuk triangle juga. Kalau RSI dia break, itu bukan triangle lah. Okey? Oh, dah ada baby. Bagus. Dia ni. Okey, flat. Tahniah. Okey, flat. Nampak tak bentuk dia? Ini adalah regular flat. Okey. Kalau anda ambil daripada sini, kalau dia regular flat, kita akan ada satu bentuk yang sideway parallel. Parallel. Kalau kita ada satu expanded, kita akan ada bentuk yang lebih ni, lebih macam ni, menguncup. Okey. Ini untuk expanded flat dan satu lagi running flat, sama. Dia akan lebih menguncup. Ini yang orang kata bentuk diamond, ni selalu dekat sini. Bentuk diamond, bentuk ni lah. Okey, ni flat. Flat ni nasihat saya try to avoid trading dia. Sebab flat ni kita tak tahu, dia ada 3 jenis. Nampak? Dia sama ada regular flat, expanded ataupun running. Kalau kita trade dan kita jangka dia regular flat dan berlaku regular flat, simple. Kita tarik Fibonacci kan. Oh, dia habis, kita dapat letak 100%. Okey. Masalahnya yang selalu jadi ni Ini yang cantik kita entry kat sini. Oh, dia lepas. Kena 1618. Ngam-ngam kena 1618 dia naik. Kena stop loss dia naik. Ni selalu jadi. Sebab itu saya flat, saya surrender. Bila kita buat back test lama-lama dan forward test dia nampak flat, sebab itu saya tak tandakan flat. Faham? Kenapa saya tak suka trade flat? Sebab kita ada 3 kemungkinan. Kita cantik nak tandakan dia sebagai sideway kan. Sekali dia jadi macam ni. Sebab itu dah kena stop loss. Ini yang selalu kita letak entry kan. Ni kita ingat dia buat ini. Kita ingat dia buat ini. Okay, sekali dia buat ini. Cantiknya. Cerita dia, beza dia, biasanya kalau anda nak satu filter lah yang membantu sikit lah. Anda tengok B ni. Dalam regular flat, dia boleh ke atas. Tapi kalau regular flat berlaku dengan B tak sampai atas kaki 5 ataupun kaki whatever lah 3. Okay. Then anda ada probability besar untuk dia buat regular flat. Boleh? Tapi kalau anda lihat expanded flat, macam yang anda tengok YM apa semua ni kan. Anda tengok yang sekarang ni. YM semua ni kan. Okay. Ni tak. Kalau dia ke atas lagi lah. Kalau dia ke atas lagi, dia buat kat sini dan dia buat ke bawah. Itu pengsan. Sorry. Time frame kecil dia. Time frame kecil dia. Ni.
Kalau macam ni. Ini mungkin jauh. Ini mungkin, tapi selagi di bawah ni, faham? Selagi di bawah ni, kita masih tandakan dia macam ni. Okey, ini anda tak dapat nak sell. Anda tak dapat nak sell dia. Tak dapat. UCAT. Satu lagi, UCAT. UCAT tak. UCAT tak. AUD, USD tak ada. Tak ada. JPYP, yes, JPYP. Ni mungkin, nampak? Ini bukan regular flat. Dia tak dapat. Biarpun kita katakan ini mungkin regular flat dia kan. B ni tak sampai. Tapi dia tak dapat diharap, faham tak? Dia boleh tembus. Kalau kita ambil Fibonacci dia, tengok ni. Okay, kita invalidation kita 1618. Dia boleh pergi lebih dari tu, selagi dia bawah ni. Dia boleh pergi 2618, lepas tu jatuh. Sini jadi flat satu lagi. Pengsan kita. Satu saya tak gemar untuk trade flat ni. Sebab susah nak kira dia kat mana. Faham? Itu untuk flat. Tapi salah satu je lah. Kalau anda nak trade juga, itu filter dia lah. Di mana anda nak tengok B tadi, contoh macam tu tadi, tapi dia tak dapat nak diharap sangat. Tak high probability. Tapi higher lah. Saya tak trade. Kalau saya nampak flat, saya surrender. Saya tak entry dia. Saya tengok je. Saya tengok je. Saya tak berapa gemar. Dia boleh pergi ke mana-mana. Ada 3 jenis. Kita tak tahu. Triangle. Triangle pun saya tak trade. Mana yang saya trade? A, B, C. A ada divergence. Mana saya yang trade? W, X dan Y. Cerita dia dalam trading, anda akan banyak nampak benda ni. Double tree dan triple tree. Ni yang kita biasa tengok dekat chart kan. Dia ni, betul tak? Kita akan tengok benda ni kat chart. Bercelaru dia. Ni yang biasa kita tengok. Kalau tengok dalam buku teks bukan main. Cantik macam ni. Bila kita trade, kita tengok ini. Macam mana aku nak masuk? Betul tak? Jadi anda kena tahu yang ni. This is the most common pattern dalam currency trading. Kalau anda trade saham, yang paling biasa anda akan nampak adalah ini. Expanded flat dan flat dalam time frame yang kecil. Satu kalau dia nak jatuh, dia kata jatuh banyak, dah tak ada pun boleh naik. Itu dalam ni. Tapi trade certain pattern saja. Zigzag dengan double tree. Triple tree saya tak sentuh. Zigzag dan double tree. Sebab itu adalah pattern yang paling banyak berlaku dalam market. GJH4. GJH4, kita tengok GJH4. GJH4. Ya. GJH4. GJH4. Dia tengah bentuk ni. Tak. GJH4, tak H1. Dekat H1. Untuk wave 2 ni. Ni mungkin jauh. Ini sampai sini. Ni mungkin sampai sini. Okay, sebab tu kita tak dapat harap. Ini tak dapat. Kalau anda nak trade dia, anda tunggu dia buat low bawah ini. Low bawah ini. Baru anda dapat nak trade dia. If you are not shorting from here, you are waiting from here. You are waiting for lower low, bounce untuk short. Bukannya masuk bila tak ada sequence. Macam ni tak ada. Okay? Itu untuk flat. Triangle, I don't touch it. Seriously, saya tak trade dia. Maybe some yang trade dia nampak lebih ni. But when I do saya punya cara, cerita dia, saya tak dapat nak kira kat mana saya punya stop loss. Yes, arah betul. Sebab kita tahu ini wave 4. Arah betul. But the thing is, the only time saya trade triangle, the only time, satu-satunya masa adalah bila dia buat benda ni. Kalau triangle berlaku dekat sini. Bila wave 4 ni, dan dia buat triangle. Ke atas, dan dia masuk dalam channel. Itu sahaja masa saya trade triangle.
Boleh? Itu sahaja masa saya trade triangle. Lain daripada tu, I don't touch triangle. I don't touch triangle. And what I want to see dalam triangle adalah dia punya RSI itu membentuk triangle juga. RSI dia membentuk triangle juga. Okay? Double tree, ini yang paling biasa berlaku. Syarat dia kena dalam satu channel. Dia kena dalam satu channel. Upward or downward channel. Itu je. Bila ada nampak WXY, ada nampak zigzag, dia dalam channel. Okay? Triangle only trade it bila dia masuk dalam channel wave 1, wave 2 tadi. Bila impulse berlaku dan kita trading wave 4. Apa dia punya filter, Fifi? Wave 3 kena 1618. Baru kita ada momentum, baru kita tak katakan dia sebagai wave C. Faham? Okay. Triple tree, I don't touch it. Triple tree ni payah. Anda nak ambil dia kat mana? Kita punya connector. So, I don't trade. Saya panggil dia 3711 kan? 3711. 11, I don't trade. I trade 3 and 7. Boleh? Okay. Indicators dan wave theory, beza masa Elliot buat dia punya sistem adalah dia tak ada RSI. RSI itu dibuat, saya gunakan 13 sebab Fibonacci numbers. You can use 14, tak ada masalah, default setting. Ni basically speed, laju mana price pergi. Itu adalah RSI. Dan cara nak gunakan dia adalah untuk kita nak tengok wave 5 bila ada divergence. Wave 3 dia puncak yang paling tinggi dalam RSI tu, dia paling tinggi, wave 3. Triangle truncation, bila kita nampak RSI dalam bentuk triangle dan dekat chart pun membentuk triangle 3 wave. Okay, dan connector identification, breakout of channel. Dan kita tahu itu adalah satu connector. Okay, stochastic oscillator, range bound oscillator untuk melihat momentum. Ini specifically untuk menggunakan cari momentum. Default parameter dia 533. Nak tukar, tak kisah. Saya gunakan uh, 1333. Anda boleh gunakan 13 ataupun 533. 1333. Sekali lagi ini disebabkan oleh Fibonacci. Tak ada sebab lain. Anda nak gunakan 533 tak ada masalah. Okey. Dia untuk kita nak tahu subwave. Bila anda nampak stokastik tu membuat macam ni, dia turun sikit tapi dia tak break ke bawah, ini maksudnya kita akan ada dekat chart anda nampak benda macam ni. Jadi kita kena 1, 2, dia turun lagi tak membuat high baru. Ini 1, 2, snake. Ni dipanggil snake. Okay, subwave cycle. Extension. Ini adalah benda ni lah. Dia ada subwave. Dan kita dah identify wave 3. Dan biasanya dia berlaku dalam wave 3 dan wave C. Bila anda nampak benda ni. Sewaktu anda nampak bila orang buat Elliott wave ni, dia akan turun naik dia punya time frame. Kadang-kadang dia pakai time frame tak apa-apa kan. H6 lah, H8 lah, H12 lah, kan? Sebab dia nak identify benda tu dekat, dia nak identify lekuk. Maksudnya, bila anda nampak benda macam tu, orang menggunakan indikator. Faham? Faham? Boleh Alang? Anda cuba untuk cari snake ni. Anda akan turun naik anda punya hourly dia, anda turun naik dia punya time frame. Then anda boleh identify
wave C habis, wave 3 habis. Sebab tu orang turun naik. Dia punya time frame. Okay, the new elite wave yang saya pakai adalah benda ini. Nampak tak kenapa saya katakan trend tak semestinya 5 wave. 3 wave pun boleh jadi trend. Whatever 5 wave is more or less an illusion. To me. Wave 3 selain daripada diagonal should extend 1618 of time of wave 1. Maksudnya, in other word, Fifi selalu tekankan benda ni. I know. Kalau wave 3 tak sampai 1618, bagi saya, itu adalah satu diagonal. I hope anda tangkap benda ni sekarang. Diagonal dia cuma boleh berlaku satu tempat, betul? Betul? Kalau wave 3 tak sampai, sekali lagi saya ulang, if wave 3 tak sampai 1618, I know, ramai yang bila anda pakai elite wave biasa, dia tak dapat jawab soalan ni. Okay, ingat, diagonal cuma berlaku sama ada wave 1 ataupun wave 3 ataupun wave A ataupun wave C. Maksudnya, kalau anda ada dekat wave 1, kita ada wave 3, dalam wave 1 tu tak sampai 1618 dan dia terus habiskan wave 1, lepas tu dia buat macam ni. Okay? Tak sampai. Okay? Maksudnya ini adalah diagonal. Instead of sebagai diagonal tak semestinya wave 4 tu kena masuk wave 1. Tak semestinya. Itu salah satu sifat yang dibolehkan. Tapi tak semestinya. Okey. Ni bagi mana master elite wave kita tadi? Mana master kita? Mana master elite wave kita tadi? Hilang dah dia. Kamil. Kamil ni bagi siapa nak tahu elite wave, dia power. Ada. Okey. Apa? ini benda ni bila anda dapati wave 3 tak sampai 168, taklah. Kita akan anggap dia sebagai diagonal. Okey, jadi kalau diagonal dah berlaku wave 1, wave 5 tadi tak boleh ada diagonal. Faham? Wave 5 kita jangkakan dia akan sharp, dia akan cepat. Itu adalah impulse. Nampak? Boleh? Letak dalam nota Vivi. Ya, anda tak jumpa tempat lain. Tak ada dalam tempat lain, tak ada. Okey? Tulis. Saya takkan tulis kat sini. Dia ada kat situ. Dia ada kat sini. Okey? Wave 5 mesti ada momentum divergence. Apa pun jadi. Kalau tak, kita anggap dia sebagai atas lagi. Akan atas lagi. Dia tak habis lagi. Wave 5. Dia akan ada extension ke atas lagi. Triangle mesti contract dalam price dan juga momentum. RSI tadi membentuk triangle. Dan kita kena ada distribution system negative structure runs ahead of price. Inilah yang kita maksudkan dengan correlation, market dynamic semua ni. Okay, jadi bila kita lukis dan kena ada teknik lah anda. Semua tekniknya ada kat sini. Macam mana nak ni semua cara stop loss, cara TP semua ada dalam nota ni. Baca dia. Okay, saya melihat kepada intermarket analysis. Saya akan melihat kaitan-kaitan dan pergerakan di antara currency. Kita tahu Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar will have more or less the same. Kita akan ada euro dan chef more or less the same. GBP dan USD kalau cross dia ada the same. Okay. Dan kita akan lihat kepada apa market dynamic untuk menentukan apa kita nak trade dan bagaimana kita menyamakan, kita melihat kepada market correlation tu dalam kita menandakan chart kita. Okay? I hope apa yang saya kongsikan ni bermanfaat dan memudahkan anda untuk melihat kepada market. Nampak macam susah. Tapi bagi mereka yang dah ikut, bagi mereka yang first time ikut memang pening. Tapi kalau anda dah ikut lama, alah. Tak ada benda baru. Saya rasa hari ini banyak benda baru. Vincent, penuh tak nota? Mana? Wisma rajin.
Wisma, Vincent, ni banyak nota. Fifi memang banyak nota lah. Kan? Kamil. Betul-betul baru lagi ni. Mana baru Kamil? Kamil dia ada buat buku LPF ni. Kamil, nanti saya nak beli dia. Okey. Okey, saya tak nampak sangat ni. Biasa-biasa je. Oh, dahsyat. Okey, jumpa jual mahal. Thank you. New note. Okey. Jumpa malam nanti insya-Allah. Saya tak sempat nak updatekan Outlook sebab saya berada kat XM sekarang ni. So memang tak sempat lah saya nak update dia. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Tak lama pun nak update chart kan. Simple je. But thank you. Jumpa malam nanti ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, Alang, Kamil, P, Chong, thank you. William, Alang, thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Terindah, thanks.